Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Haikal bin Nasir. Nombor pendaftaran saya 17 DIB 21F1061. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Iqbal bin Rosman, bernombor matrik 17DIB 21F1009. Saya dari kelas DIB 2B. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Nama Danish Shirfan bin Ismail, nombor matrik 17 DIB 21F1047. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Muhammad Hazim bin Uthman. Nombor matrik saya 17 DIB 21F1045. Saya dari kelas DIB 2B. Pertama sekali, kita hendaklah mengenal isi kandungan pembentangan pada kali ini. Yang pertama ialah pengenalan hudud. Kedua, mencuri. Yang seterusnya ialah murtad, qazaf, hirabah, pemberontak, minum arak, zina, dan akhirnya penutup untuk tajuk hudud pada kali ini. Yang pertama ialah pengertian hudud. Kita hendaklah mengenal pasti apa itu hudud terlebih dahulu. Hudud daripada segi bahasa bermaksud pencegahan atau penghalang. Dari sudut istilah pula membawa maksud kepada kesesaan atau hukuman yang bentuknya telah ditetapkan oleh Allah SWT, yang wajib dilaksanakan bagi tujuan menjaga hak Allah SWT, atau dengan lain perkataan juga disebut sebagai menjaga kepentingan awam atau umum. Hukuman hudud yang pertama ialah mencuri. Mencuri bermaksud mencuri berarti mengambil sesuatu barang secara sembunyi-sembunyi, baik melakukan itu pada anak kecil atau orang dewasa, baik yang dicuri itu sedikit atau banyak, dan barang yang dicuri itu disimpan di tempat yang wajar untuk disimpan ataupun tidak. Hukum bagi pencuri yang pertama ialah memotong tangan kanannya. Seterusnya, jika dia melakukan kali kedua, memotong kaki kirinya. Jika dia melakukan untuk kali ketiga, potong tangan kirinya, dan jika ia melakukan untuk kali keempat, maka dipotong kaki kanannya. Jika melakukan sehingga 5 kali dan seterusnya, hukumannya adalah dengan ditakzir dan dipenjara sehingga menunjukkan tanda bahawa dia telah pun taubat. Faedah hukuman hudud untuk mencuri ini ialah menghindarkan manusia daripada bersikap malas. Seorang sepatutnya tidak perlu dengan mudah begitu mengambil barang hak orang lain, membuat jera pencuri sehingga dirinya terdorong untuk mencari rezeki yang tidak halal. Seorang akan memahami betapa hukum Islam benar-benar melindungi hak milik seseorang. Murtad dalam erti kata lain ialah memutus Islam dengan niat atau perkataan, dengan perbuatan baik ataupun dengan mengatakan hal tersebut kerana mengolok-olok atau kerana nyegil atau kerana keyakinannya. Orang yang murtad boleh dibunuh dan halal darahnya jika telah dijatuhi hukuman mati, maka tidak dimandikan atau disolatkan, serta tidak dikuburkan di kuburan orang Islam, tidak berisi dan tidak diberisi, tetapi hartanya diambil dan disimpan di Baitulmal untuk kaum muslimin. Dalam masalah ini, Ibnu Taimiyah membagi riddah kepada dua, iaitu riddah mujarradah, riddah ringan. Kalau dia telah bertaubat, maka hukuman mati menjadi gugur daripadanya. Yang kedua ialah riddah muwalladah ataupun murtad berat. Dia tetap dihukum mati walaupun beliau sudah bertaubat. Lebihan melaksanakan hukum hudud terhadap golongan murtad ialah untuk menghindari sebarang fitnah kepada agama Islam dan umat Islam, dan seterusnya untuk menjaga kesucian agama Islam. Pada hari ini, saya akan menerangkan dengan lebih jelas mengenai hudud. Hudud terbahagi kepada 7 jenis dan saya akan menerangkan dengan lebih jelas kepada 2 perkara. Yang pertama adalah qazaf. Secara bahasa, qazaf bermaksud melempar. Adapun menurut istilah, qazaf adalah melempar tuduhan zina kepada seseorang yang dikenal baik secara terang-terangan.
Akibat atau hukuman bagi pelaku qazaf adalah sebatan sebanyak 80 kali bagi yang merdeka dan sebatan 40 kali bagi budak kerana hukuman budak separuh dari hukuman yang orang yang merdeka. Hikmah menjauhkan diri daripada qazaf ini, yang pertama, menjaga kehormatan diri seseorang di mata masyarakat. Yang kedua, menjaga keharmonisan pergaulan antara sesama anggota masyarakat. Yang ketiga, mewujudkan keadilan di kalangan masyarakat berdasarkan hukum yang benar agar seseorang itu tidak begitu mudah melakukan kebohongan dengan cara menuduh orang lain berbuat zina. Kelebihan menjauhkan diri daripada qazaf ini adalah untuk menjaga keturunannya. Dalam sabda Rasulullah SAW, sesungguhnya orang-orang yang menuduh para wanita baik-baik yang tidak tahu menahu lagi beriman, mereka dilaknat di dunia dan akhirat dan bagi mereka azab yang besar. Dalam surah An-Nur ayat 23. Yang kedua, saya akan menerangkan mengenai hirabah. Hirabah dikenali sebagai penyamun dan perompak yang digunakan untuk pengertian mengambil harta orang lain dengan menggunakan jalur kekerasan atau mengancamnya dengan senjata dan terkadang disertai dengan pembunuhan. Akibatnya, jika seseorang merampas harta orang lain dan membunuhnya, maka hadnya adalah dihukum mati kemudian disalib. Jika seseorang tidak sempat merampas harta orang lain akan tetapi ia membunuhnya, maka hadnya adalah dihukum mati. Seterusnya, jika seseorang merampas harta orang lain dan tidak membunuhnya, maka hadnya adalah dihukum potong tangan dan kaki secara menyilang. Seterusnya, jika seseorang tidak merampas harta orang lain dan tidak juga membunuhnya, semisal kalau ianya ingin menakut-nakutkan atau kalau ia akan melancarkan aksi jahatnya, ia tertangkaplah terlebih dahulu. Dalam keadaan seperti ini, ia dijatuhi hukuman dengan dipenjarakan atau diasingkan keluar wilayah. Hikmah menjauhkan diri daripada hirabah. Yang pertama, menghindarkan manusia dari sikap malas. Yang kedua, seseorang tidak mudah dengan begitu saja mengambil barang milik orang lain. Yang ketiga, membuat pencuri hingga dirinya terdorong untuk mencari rezeki yang halal atau bermaksud pencuri itu bertaubat. Dan yang keempat adalah seorang akan memahami betapa hukum Islam benar-benar melindungi hak milik seseorang. Kelebihan menjauhkan diri daripada hirabah ni adalah untuk menjaga harta. Firman Allah SWT maksudnya, dan orang lelaki yang mencuri dan orang perempuan yang mencuri, maka hukumannya adalah potong tangan mereka sebagai satu balasan dengan sebab apa yang mereka telah usahakan. Juga sebagai satu hukuman pencegah dari Allah, dan ingatlah Allah Maha Kuasa lagi Maha Bijaksana. Seterusnya, kita akan pergi kepada bughah yang bermaksud pemberontak. Adapun bughah dalam pengertian syarak adalah orang-orang yang menentang atau memberontak pemimpin Islam yang sah. Ianya dilakukan, bughah ini dapat berupa memisahkan diri dari pemerintah yang sah, membangkang pemerintahan pemimpin ataupun menolak pelbagai kewajipan yang dibebankan kepada mereka agar umat Islam hanya ada satu ketua yang sah. Dan ianya juga menyedarkan bahawa betapa pentingnya persatuan dan kesatuan, dan ianya diingatkan agar senantiasa mengamalkan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, khususnya taat kepada ketua yang sah. Sisi yang pertama ialah mengirim utusan kepada mereka untuk mengetahui sebab-sebab melakukan pemberontakan. Apabila sebab-sebab itu dinyatakan ataupun tidak diketahui mereka ataupun di dalam keraguan mereka, maka usahakanlah agar ketidaktahuan atau keraguan itu hilang. Dan tujuan ianya dilakukan ini adalah untuk menjaga maklumat peribadi negara, menjaga keamanan serta menjaga kemakmuran. Seterusnya, kita akan pergi kepada syurbul khamri ataupun bermaksud minum arak. Secara bahasa Arab, syurbul khamri ianya mempunyai erti penutup akal. Manakala daripada segi istilah, khamri ini adalah segala ataupun semua jenis minuman atau selainnya yang boleh memabukkan dan juga menghilangkan fungsi akal, menjaga kesihatan jasmani dan rohani dari berbagai penyakit yang disebabkan oleh pengaruh minum arak.
Masyarakat terhindar dari siksa kebencian dan permusuhan yang diakibatkan oleh pengaruh minum arak, dan ianya dapat menjaga hati agar tetap menjadi bersih, jernih dan dekat kepada Allah Ta'ala. Kerana syurbul khamri ini mempunyai kestabilan jasmani dan rohani dan boleh mengakibatkan bahagian dalaman menjadi rosak. Yang pertama, Jamhurul Ulama, di antara Imam Abu Hanafiyah, Imam Malik dan Imam Ahmad bin Hanbal berpendapat bahawa jumlah pukulan ataupun jumlah sebatan di dalam kesalahan minum arak ialah sebanyak 80 kali. Tujuan hukuman sebatan ini dilakukan adalah untuk menedarkan umat Islam agar sentiasa menjaga hati, akal dan juga organ dalaman agar tidak jatuh sakit. Okey, insyaAllah hari ini saya akan menerangkan hudud yang dikenakan atas orang yang berzina. Zina ni bermaksud memasukkan alat kelamin lelaki ke dalam alat kelamin perempuan yang mendatangkan syahwat dengan hubungan yang haram yang tiada kaitan dengan pernikahannya. Seterusnya, terdapat dalil mengenai zina dalam surah Al-Isra ayat yang ke-32. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Ini bermaksud janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina ini merupakan perbuatan yang buruk dan amat keji. Tengok dekat sini pun Allah dah mengatakan bahawasanya janganlah kita mendekati. Bukan jangan zina, tak. Dia jangan mendekati. Ini makna zina ini adalah perbuatan yang sangat keji. Okey, seterusnya terdapat dua jenis zina, iaitu zina muhsan dan zina ghairu muhsan. Zina muhsan ini bermaksud zina yang dilakukan oleh orang yang telah berkahwin, itu suami, isteri, duda ataupun janda. Zina muhsan ini akan dikenakan hukuman rejam sampai mati. Seterusnya ialah zina ghairu muhsan. Zina ghairu muhsan ini maksud zina yang dilakukan oleh orang yang belum pernah berkahwin. Contohnya macam remaja ataupun dewasa yang belum pernah berkahwin. Zina ghairu muhsan ini dikenakan hukuman sebat 100 kali. Seterusnya, hikmah hukum hudud dikenakan terhadap orang berzina ini yang pertama sekali ialah menjaga harga diri ataupun kehormatan baik lelaki ataupun perempuan. Seterusnya ialah mencegah penyakit penularan. Yang ketiga, mencegah penyebaran kejahatan. Yang sekali, menjaga keutuhan dan ketenteraman dalam rumah tangga. Seterusnya, kelebihan hukum hudud ini dilakukan oleh orang berzina ialah untuk menjaga keturunan ahli keluarga mereka. Dalam satu topik ini, apa yang dapat disimpulkan ialah hudud ialah keseksaan atau hukuman yang bentuknya telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang wajib dilaksanakan bagi tujuan menjaga hak Allah Subhanahu Wa Taala. Hudud memberi kebaikan kepada agama, antaranya memelihara agama dengan meletakkan had mutad berkaitan dengan perundangan penamatan gangguan. Nilai yang dapat disimpulkan dalam hukum hudud ini ialah menjaga hak Allah Subhanahu Wa Taala dan menjaga hak manusia. Sekian sahaja daripada kumpulan kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.